Saudara, jika dilihat dari sudut era globalisasi, hijrah merangkumi perubahan dan penghijrahan dari pelbagai aspek, iaitu fizikal, minda, sikap, hati, persekitaran dan sebagainya. Bagaimana pula untuk menghijrahkan minda dan diri supaya mampu menyerap tekanan sambil menyediakan diri untuk bersedia bersaing dalam dunia pekerjaan yang lebih mencabar. Untuk bercakap berkenaan dengan transformasi minda, kita bersama dengan Dr. Muhammad Syahir Omar Noh, Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Melaya UM, dan bersama dengan Dr. Muhammad Arif Musa, Fakulti Program Pengajian Quran dengan Multimedia, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Salam Al-Hijrah. Salam Al-Hijrah juga. Hari ini esok Salam Al-Hijrah. Malam ini kita sambutnya. Mungkin sebagai mukadimah transformasi minda tu, kita nak mendalami dulu apa sebenarnya dimaksudkan dengan Ma'al Hijrah, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila disebut kalimah hijrah tersebut, dia bermaksud secara literalnya ialah perpindahan. Ya. Dan bila kita lihat kalimah itu dikaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW, ialah perpindahan daripada Mekah ke Madinah secara terminologinya. Dan bila kita faham juga peristiwa secara holistik, ia merupakan perpindahan daripada benda yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ya. Itu dipanggil sebagai hijrah. Dan kita juga bila mengatakan hijrah, dia telah berhijrah. Maksudnya apa? Dia telah pun merubah. Pastinya kita faham merupakan perubahan daripada yang tidak baik kepada yang baik. Itu merupakan hijrah ataupun boleh dikaitkan dengan transformasi juga secara boleh dikaitkanlah secara mudahnya. Baik. Wallahu a'lam. Takrif dia. Jadi kalau kita ikutkan apa yang Dr. Syahid katakan tadi, perpindahan ataupun penghijrahan itu merupakan satu perpindahan. Jadi kalau kita ikutkan dari segi peristiwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, apa antara peristiwa-peristiwa yang boleh dikaitkan pada tahun 2020 ini, Doktor? Kalau kita lihat hijrah, ialah saya amat berminat dengan apa yang Dr. Syahid sebutkan tadi tentang ianya perpindahan. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang begitu banyak yang berlaku semasa proses penghijrahan itu adalah pengorbanan. Pengorbanan yang dibuat oleh orang Islam yang pada ketika itu meninggalkan apa kehidupan mereka di Mekah. Mereka pergi memulakan kehidupan yang baru di Madinah. Kan? Jadi itu adalah kalau kita nak ambil konsep yang ditonjolkan yang kita boleh hayati bersama adalah pengorbanan orang-orang Islam pada ketika itu. Jadi saya rasa itu satu konsep yang perlu kita, kalau kita nak bersempena dengan Ma'al Hijrah dalam suasana yang global yang penuh dengan kita kata macam-macam permasalahan, pengorbanan itu sangat diperlukan. Ya. Wallahu a'lam. Saya suka dengan pengorbanan pada dunia kini, dan kalau kita bezakan dulu mungkin teknologinya kurang, sekarang teknologinya berkembang. Pelbagai lagi kalau doktor kata cabaran, saya kira teknologi itu juga memberikan satu ruang untuk menambah baik diri kita pada masa kini. Jadi pendapat Dr. Syahid sendiri, selain daripada cabaran pada masa kini, mungkin apa antara yang kita boleh nampak sudut teknologi itu menambah baik ataupun membantu kita untuk berhijrah daripada buruk ke baik? Baiklah. Saya cuba ambil skop-skop tertentu menggambarkan teknologi itu membantu kita. Sebagai contohlah, tajuk pun lensa IPT. So kita ambil lingkup keilmuan. Ya. Dengan adanya teknologi, kita pun berada di zaman selepas zaman pandemik. Kita lihat bagaimana kalaulah kita bayangkan pandemik ini berlaku tahun 2000 ataupun tahun 90-an, mungkin tidak ada pilihan ataupun alternatif untuk online learning. Ya. Tapi bila kita berlakunya pandemik itu ketika tahun ini yang telah pun ada dengan teknologi internet yang begitu canggih, so wujud teknologi itu membantu kita untuk menggantikan face-to-face learning kepada online learning. Sehingga kan ada di kali ini yang walaupun kita dah makin ke arah normal, masih lagi ada keselesaan untuk kita teruskan dengan online. Senang kan bila-bila pun. Tengah makan boleh, dalam toilet boleh. Jadi benda itu memang membantu. Ya. Membantu untuk kita boleh lebih akses kepada ilmu, di bahasa ilmu. Akses kepada maklumat. Dan akses kepada apa yang berlaku di seluruh dunia pun boleh dibuat live. Jadi itulah di antara kelebihan teknologi membantu untuk kita berhijrah. Kalau dulunya kita dengar kuliah ilmu dekat Kelantan lah. Ya. Nak pergi lah tapi bas lagi,
Nak pergi tu berat. Mahal, yes. Malah dah pun. Tapi nak pergi tu, Allah jauhnya. Tapi hari ni dengar di Kelantan ataupun dengar di Mekah sekalipun, boleh. Tekan di link, kita boleh dapat akses. Itu dia antara benda yang membantu kita untuk ke arah keilmuan lah, dengan segi kebaikan teknologi itu sendiri. Wallahualam. Kalau kita kaitkan, Dr. Arif, pada zaman dulu mungkin daripada kota Mekah ke Madinah itu prosesnya saja banyak cabaran. Kalau kita ikutkan, pada zaman sekarang pun mungkin pada satu penghijrahan yang singkat, mungkin daripada sekolah, kalau kita dalam lingkup IPT, daripada sekolah nak ke dunia IPT, mungkin dulu di sekolah di Kubang Kerian katakan, tapi belajar di Shah Alam, IPT Shah Alam. Jadi macam mana tu penghijrahan tu mungkin mengganggu juga iman juga kalau di bandar ni lain cerita, kalau di kampung lain cerita. Macam mana tu, Dr. Arif? Okey, ini satu proses yang biasalah kan, di mana kita bila kita tinggal di satu tempat, kita belajar di tempat yang lain. Dan sebenarnya penghijrahan untuk kita menuntut ilmu ini bukanlah satu benda yang baru. Bahkan ulama sekian lama dah membuat perkara ini. Bahkan para ulama hadis yang terlebih dahulu, kadang-kadang dia berhijrah, bukanlah kita kata dia berhijrah lah, kita katakan ustaz selama beratus batu hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jadi sebab tu saya sebutkan tadi tentang pengorbanan itu. Kan? Jadi kita katakan anak-anak muda kita yang duduk dikatakanlah di Kubang Kerian ke di mana, kemudian datang ke Shah Alam untuk menuntut ilmu. Jadi itu juga adalah satu pengorbanan. Kan? Jadi mereka terpaksa membuka, orang kata, lembaran hidup yang barulah di tempat yang baru bersama dengan kawan-kawan yang baru. Jadi itu yang saya sebutkan, bahawa di situ nampaklah tonjol pengorbanan. Jadi itulah yang kita perlu hidupkanlah. Ya, baik. Jadi hari ini Ma'al Hijrah, Dr. Syahid. Jadi Ma'al Hijrah hanya bersiaran di lensa IPT. Okay. Jadi kita nak kaitkan antara konsep hijrah itu dan juga transformasi yang berlaku pada hari ini. Okey, baik. Jadi bila kita cuba kaitkan antara hijrah tu perubahan, perpindahan. Transformasi pula juga merupakan perubahan tapi lebih besar. Dan ia sama sahaja. Perubahan kepada yang kurang baik kepada yang baik. Transform pula juga merubah in nature, in form, appearance dan sebagainya. Penampilan dan lain-lain. Dan kalau kita cuba kaitkan, sebelum kita kaitkan dulu, kita tengok apakah kisah hijrah itu sendiri ialah sebelum Nabi pergi ke Madinah dengan kehidupan yang agak mencabar. Tekanan dan sebagainya itu. Kemudian boleh berlakunya hijrah dengan mujahadah. Para sahabat Nabi, Nabi pergi ke Madinah, pindah negara, tinggalkan harta dan juga rumah dan sebagainya. Ternyata bahawasanya benda itu telah pun membawa satu kebaikan. Kebaikan di mana mujahadah yang telah pun dikorbankan itu telah mendatangkan kebaikan yang begitu besar kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi. Yang diakhiri dengan Al-Fathu. Kan, inna fatahna laka fatham mubina. Setelah mana mereka bermujahadah. Oleh demikian, kaitkan dengan hijrah dan transformasi itu sendiri. Lah bagaimana hijrah, transformasi itu perubahan kepada tidak baik dan kepada baik. Maka bila orang itu nak mentransform, maaf dengan izin, mentransform itu bukan bahasa DPP, tapi untuk mengubah dirinya itu, pasti dia akan melalui proses mujahadah. And then dia kena husnuzon, dia kena optimis yang dia akan mendapat kebaikan yang lebih berganda berbanding sebelum dia berhijrah. Dan itu juga akan berlaku pada setiap manusia, khasnya untuk para pelajar IPT, untuk dia mengubah dirinya atau transform dirinya. Apabila kita pada kita dunia kini, Dr. Arif, hidup pun semakin menekan, Doktor. Dengan harga barang pun meningkat sekarang ni dan tanggungan pun semakin banyak. Jadi dalam hal ni bagaimana sebenarnya kita sebagai insan yang nak berhijrahkan diri dalam menyesuaikan diri yang pada ketika ini, Doktor? Saya mengambil sikitlah kata Dr. Syahid tadi yang menyebut tentang perubahan daripada buruk kepada yang baik. Jadi kalau kita merujuk kepada konteks masa di mana kita sedang menghadapi ialah harga barang yang semakin naik, tambahan lagi post pandemik ni ada macam-macam lagi orang yang masih tak dapat tempat kerja. Betul. Mungkin benda pertama yang perlu kita hijrahkan adalah minda kita sebenarnya. Dan kita perlu faham bahawa kehidupan ini adalah satu ujian.
Itu benda yang sangat penting. Di mana kalau kita menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh lari daripada ujian. Ini disebutkan di dalam surah Al-Ankabut, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Adakah kita akan disangka akan dibiarkan kita menyebut diri kita beriman dan kita tidak diberi ujian? Tidak. Bahkan menjadi sunnatullah di mana setiap generasi itu akan menerima ujian-ujian yang pelbagai. Jadi untuk kita nak transform minda kita, bila kita dah mindset kita betul bahawa kehidupan ini kita akan berhadapan dengan ujian-ujian yang banyak, maka kita lebih menerima perkara itu dengan lebih tenang. Ya. Jadi benda pertama transformasi untuk menghadapi benda ini adalah kita mentransformkan, saya pakai balik akan perkataan, mentransformkan minda kita terlebih dahulu. Jadi insya-Allah selepas itu apa-apa kita kata perbuatan ataupun tindakan susulan itu insya-Allah akan berjalan dengan lebih tenang dan lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, itu kalau kita lihat daripada mula dan akhir Arif, tapi kita nak korek juga macam mana proses tu kita nak adaptasikan Dr. Syahid dengan proses transformasi tu. Baik. Kait juga dengan benda sama. Kita ni tajuk berkat kait. Dia tak boleh jauh sangat. Kita terus pergi tempat lain. Dalam hijrah Nabi itu kan dia ada pengorbanan. Ya. Mujahadah. Satu benda lagi yang saya nak ambil ialah responsif. Dia memberikan Nabi SAW, sebelum itu lagi, pernah satu ketika hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, kami ni diuji, kami ni diseksa lah, kami tertekan. Tapi Nabi kata, sabar dulu, orang dulu lagi teruk. Ada yang digergaji, ada yang dicari dengan besi yang panas dan sebagainya. Tapi mereka bersabar. Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi, kamu ni bersegera sangat. Tetapi lepas itu, lepas melihatkan apa yang berlaku, Nabi memberikan izin untuk berhijrah, mula-mula ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Nabi SAW walaupun ini merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi memberi respon terhadap apa yang berlaku di sekitarnya. So kalau kita pada hari ini, poin kita ambil tadi mujahadah dah. Sacrifice dah, pengorbanan. Kemudian pula respon. Macam mana kita adapt dan kita respon dah apa yang berlaku. Ke zaman kita ni zaman teknologi. Katalah IR 4.0 ke IR 5.0 ke, just name it, tak kisah pun. So bagaimana kita bagi pelajar IPT, sebagai contoh pelajar ke lecturer ke ataupun pengurusan, kita respon terhadap perubahan semua itu. Tak nafikan kita boleh mengambil roh ataupun spirit hijrah Nabi, tapi kita respon apa yang berlaku pada zaman kita pada hari ini. Saya kata itu benda penting. Kalau contoh kita respon, tapi respon cara dulu. Tak boleh lah. Mungkin benda tu agak pelik lah. Tapi kita respon apa yang berlaku pada kita hari ini, maka itu antara juga roh ataupun spirit hijrah yang kita ambil dan kita hadapkan dengan zaman kita pada hari ini. Wallahualam. Mungkin saya boleh tambah sikit. Boleh. Yang tambahan pada respon menarik, idea respon itu, strategi juga sangat penting. Bagaimana kita strategi, bagaimana untuk nak melaksanakan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita. Sebab semestinya strategi sebelum pandemik ataupun kehidupan kita sebelum pandemik dan selepas pandemik berubah. Jadi kita perlu mengubah juga pelan kehidupan kita. Cara kita berbelanja. Cara kita berbelanja. Kalau sebelum pandemik mungkin agak mewah, tapi selepas pandemik tambah lagi dengan inflasi yang sedang berlaku. Jadi strategi ni macam mana? Betul. Jadi itu juga perlu diperlihat jugalah. Saya terkesan dengan Dr. Arif bila cakap berbelanja tu. Selepas saya rasa macam sama je. Itu panggil istiqamah namanya. Istiqamah. Kalau nak salahkan gaji tak boleh. Sendiri-sendiri yang belanja lebih senang. Betul. Jadi itu sebenarnya antara yang kita boleh kongsikan, respon dan juga strategi yang perlu ada dalam diri kita untuk kita proses hijrah itulah yang kita perlu adaptasikan. Saat ini kita cerita, Dr. Arif, kita bercerita berkenaan dengan daripada sekolah ke IPT. Ni kita nak cerita IPT ke dunia pekerjaan. Satu dunia ruang lingkup yang sangat berbeza. Kalau di IPT mungkin ada orang boleh bantu. Kalau di dunia pekerjaan mungkin kena buat sorang-sorang. Jadi apa yang perlu ditekankan? Apa persiapan supaya mereka lebih bersedia di dunia pekerjaan? Satu soalan yang menarik lah. Mungkin kita boleh juga berbincang tentang mindset pelajar-pelajar kita. Di mana kadang-kadang pelajar ni mereka lebih menekankan tentang berapa banyak gaji yang mereka akan dapat di kemudian hari. Kan? Contoh, mereka belajar ni adalah untuk nak mendapatkan kerja yang besar, duit yang banyak. Sedangkan falsafah universiti itu sendiri sebenarnya adalah keilmuan, di mana kita menekankan tentang ilmu terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita menekankan tentang ilmu. Jadi bila kita berbicara tentang ilmu, benda yang kita tidak boleh lari adalah
menekankan tentang keikhlasan. Keikhlasan di mana kita perlu ikhlas di dalam kita menuntut ilmu. Bukan kata jangan fikir tentang pekerjaan kemudian, tidak, jauh sekali. Bahkan bila kita merangka mana-mana kurikulum, industri itu akan mengambil komponen yang sangat besar dalam menentukan kurikulum yang akan kita bentuk. Tetapi untuk sebagai pelajar, jadi benda pertama yang perlu ditekankan adalah keikhlasan, di mana mereka bila menuntut ilmu tu perlu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ikhlas, insya-Allah keberkatan tu akan datang. Kemudian pelajar juga perlu sedar bahawa bila mereka menuntut ilmu, tujuan mereka juga adalah untuk berkhidmat kembali kepada ummah. Berkhidmat. Jadi kita katakan berkhidmat, jadi kita perlu menuntut sebanyak mungkin ilmu kerana ummah sangat-sangat memerlukan ilmu dari pelbagai bidang. Betul. Jadi kadang-kadang umat Islam kita tak boleh nak lari. Katakan umat Islam bukanlah di kemuncaknya sekarang. Umat Islam bukan berada di kemuncak. Jadi untuk kita nak menampung kekurangan itu, kita perlukan ramai pakar-pakar dalam pelbagai bidang. Betul. Dalam pelbagai bidang. Jadi semangat untuk berkhidmat kepada ummah itu perlu ada dalam kalangan pelajar-pelajar kita. Sebab itu kadang-kadang kita sangat menekankan tentang kesukarelawanan, kan, kita menekankan tentang perkara-perkara ini. Kemudian tidak lari juga, pelajar juga perlu memikirkan jugalah bentuk pekerjaan dan apakah skill-skill yang diperlukan nanti di dalam industri. Soft skill juga sangat penting. Kan kadang-kadang mungkin mereka tidak boleh mendapat dalam kelas, tetapi kursus-kursus di luar yang lain tu perlulah mereka mengambil. Jadi transformasi ke arah situlah saya nampak. Betul. Jadi saya suka dengan kata kunci yang doktor gunakan tadi, ikhlas. Apabila kita ikhlas, mungkin apa yang kita buat itu jadi mudah, jadi senang. Namun dunia kini, Dr. Syahid, mungkin daripada kita cerita daripada lepasan SPM yang dapat result keluar daripada UPU tu, katakan pilihan pertamanya tak dapatlah pilihan ke-8 ataupun ke-7. Jadi mungkin hati dia untuk pergi ke IPT tu agak berat. Tapi disebabkan atas tuntutan ibu bapa dan sebagainya, pergi juga. Namun keikhlasan itu hadir kemudian. Itu macam mana, Dr. Syahid? Baiklah. Mungkin tak dapat ikhlas langsung. Betul. Itu benda yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tak semua orang akan dapat apa yang dia nak. Kita tahulah result sedemikian layaknya ke IPT sedemikian. Result macam ni layak untuk program macam ni. Dia pula result dia tak sampai. Jadi dia akan dapat untuk program yang mungkin bukan minat dia lah. Maaflah, cakap macam tu. Itu benda tu berlaku secara praktikal, secara realiti. Jadi bagaimana nak mengikhlaskan diri dia? Saya rasa kalau dia melihat pada program tu ataupun subjek tu mungkin sukar. Dia cuba dilihat kepada apakah impak, sebab setiap program yang dibuat di universiti ada impak. Hatta walaupun masakan, bukan nak kata tak bagus masakan ni. Tapi kalau masakan tu juga memberikan orang makan. Itu benda yang asasi kepada manusia. Dia berikan impak dia dan manfaat. Dan Nabi mengatakan sebab manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Oleh demikian, kalau dia memandang pada program tu semata-mata tak minat lah, apalah, mungkin tak boleh mencipta ikhlas. Lihat pada kesan. Kesan yang akan diberikan kalau dia bekerja kepada mana-mana restoran, contohlah kalau buat masakan lah, kulineri itu. Ataupun yang lain, dipandang lihat kesan tu. Impak dia dalam syiar dia bagi ma'alat. Apakah kesan dia? Mungkin akan boleh mencipta keikhlasan, memupuk, menyemai dan akhirnya buat kepada kecemerlangan dan barakah yang telah pun dia katakan tadi, insya-Allah. Betul. Wallahu a'lam. Baik, apa yang kita dapat simpulkan pada malam ini, penonton sekalian, mungkin daripada penghijrahan itu banyak prosesnya, antaranya pengorbanan, apa yang doktor kongsikan itu tadi, responsif dan juga strategi itu sangat penting untuk membentukkan sebuah insan itu berjaya dunia dan akhirat. Itu yang kita maksudkan dalam transformasi minda. Jadi kesiapsiagaan dalam diri itu sangat penting, strategi itu perlu ada untuk kita menjadikan orang yang berguna pada masa kini dan pada masa akan datang. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noh, Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan juga Dr. Muhammad Arif Musa, Ketua Program Pengajian Quran dengan Media, Multimedia, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, kerana sudi bersama kita malam ini. Masa tak banyak. Jadi kita terima kasih menjemputlah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. berdua. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana sebab kita tadi bercakap hari ini, sekarang kita sedang bercakap berkenaan dengan transformasi. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan inovasi. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.